إياك نعبد وإياك نستعين صراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Seluruh Jawatan Kuasa Surau, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala yang masih lagi memberikan kepada kita nikmat hidup. Tidak lain yang tidak bukan tujuan hidup ini adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syahid Syed Qutb apabila mentafsirkan ayat wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahawa ibadat yang kita lakukan itulah yang akan merangsangkan perasaan takwa. Solat yang dikerjakan secara jemaah, sama ada solat fardu, seterusnya solat-solat sunat, dan apa juga ibadah yang kita lakukan adalah untuk merangsang perasaan takwa, supaya ketakwaan itu akan menjadi tunjang untuk menyembolehkan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin. Izinkan pada pagi ini untuk saya berkongsi beberapa tadabbur sebagaimana yang telah dimaklumkan daripada surah Taha ayat yang ke-131, dan mungkin akan masuk juga pada ayat yang 132. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan janganlah engkau memanjangkan pandangan matamu kepada nikmat-nikmat yang telah kami kurniakan kepada beberapa golongan daripada mereka, yaitu nikmat bunga-bunga hidup dunia yang tujuannya adalah untuk kami uji mereka. Sedangkan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk mengerjakan solat dan konsisten terhadap melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki daripada engkau, bahkan kamilah yang memberi rezeki, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi mereka yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para ulama' menyebutkan untuk seseorang itu memperolehi kebahagiaan di dalam kehidupan ini, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama dan kedua ini, kebahagiaan ini kalau kita perolehi adalah kebahagiaan yang juga dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, yaitu daripada kalangan binatang-binatang. Yang pertama adalah apabila keperluan fizikal kita dipenuhi, kita akan rasa bahagia. Bila kita lapar, kita makan, akan menjadikan kita akan rasa tenang, kita akan rasa lapang. Ini kebahagiaan ini kita juga perlukan, dan binatang-binatang juga perlukan. Bila lapar dia akan cari makan, maka bila tak dapat makan dia akan bergaduh. Kita pun kalau tak dapat makan boleh jadi bergaduh juga. Seterusnya, kebahagiaan pada level yang kedua adalah kebahagiaan daripada aspek emosi. Pun kita berkongsi dengan binatang.
Kalau mari kucing datang kepada kita, kita gosok-gosok dia, dia akan rasa dilindungi. Sama juga macam kita. Keperluan emosi kita. Seorang suami itu kena menjadi ketua keluarga, kata Allah Ta'ala. Kenapa suami itu menjadi ketua keluarga dan apa yang akan diperolehi oleh ahli keluarga? Litaskunu ilaiha. Supaya ahli keluarga rasa tenang, rasa lindungi, rasa lapang. Merasakan keperluan emosi itu dipenuhi, kita akan okey. Dan banyak lagi lah keperluan-keperluan emosi yang lain. Bila kita penat, kita perlukan tidur. Bila tidur kita cukup, emosi kita akan stabil. Bila tidur tak cukup, kita akan tak stabil. Kemudian yang peringkat yang terakhir, yang ketiga, yang tidak ada pada binatang, hanya untuk manusia sahaja, dan inilah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan manusia ini berada pada level yang paling tinggi dalam kalangan makhluk Allah yang lain, paling sempurna, adalah kerana keperluan akal kita dipenuhi, keperluan emosi kita, keperluan intelektual kita dipenuhi. Maka apabila keperluan intelektual kita dipenuhi, kita akan rasa sangat-sangat lapang. Benda yang bersarang dalam kepala ada masalah, kita dapat jawapan, kita akan rasa lapang sangat. Ini adalah keperluan bukan setakat emosi, tapi intelek. Kerana masalah itu dia tidak akan boleh diselesaikan semata-mata dengan emosi, tapi memerlukan kepada rasional, memerlukan kepada jawapan dan sebagainya. Boleh jadi kadang-kadang kita tak makan pun tak apa, kita tak cukup tidur pun tak apa, tapi masalah kita selesai, kita akan rasa lapang. Dan sebenarnya ada peringkat yang lebih tinggi daripada itu, selain daripada keperluan intelek, yang lebih tinggi adalah keperluan iman, yang gabung semua, yang memerlukan kepada penggabungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia keperluan inteleknya dipenuhi, tetapi dia tidak beriman, dia tetap tidak akan rasa puas. Ikutlah dia pakar apa ke, dialah yang mengasaskan teknologi itu, dialah yang menciptakan itu, ini dan sebagainya, tapi kita akan dapati macam dia tak ada ending. Kalau kita tanya sains dan teknologi ni, ending dia apa? Tak ada jawapan. Selagi mana boleh buat benda baru, dia akan buat. Tapi kepuasan dia apa? Dia tak akan rasa puas. Dia puas buat satu benda, dia akan nak buat benda lain lagi. Tetapi bagi orang beriman, dia akan ada ending yang lebih tinggi, bahawa kepuasan itu memang tak akan dapat diperolehi di dunia, tetapi akan dapat di akhirat kelak. Maka itu ending yang paling penting bagi orang beriman. Baik, jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang ke-131 ini menceritakan tentang satu teguran, satu tempelakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang beriman apabila meletakkan benchmark, kayu ukur kehidupan kita melalui orang bukan beriman. Sama ada daripada aspek harta benda, terutamanya yang biasanya menjadikan kita alpa dan leka, ataupun menjadikan kita kurang bersyukur, adalah kerana kita suka membandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih baik daripada kita. Dan sudah tentu kebanyakan orang yang lebih baik dalam kehidupan ini adalah terdiri daripada kalangan orang bukan Islam. Yang menarik tentang ayat ini adalah sebab turun dia. Untuk memuaskan keperluan intelek kita, berkaitan ayat-ayat Allah Ta'ala ini, memang kita tidak berpada dengan membaca ayat sahaja. Kita perlu tengok kepada terjemahan dia. Dan kalau tak puas tengok terjemahan, memang kita perlu belik tafsir. Dan apabila kita belik tafsir, di antara perkara yang akan menjadi kepuasan kita apabila kita tahu ayat ni turun sebab apa, yang dinamakan sebagai asbabun nuzul. Ada beberapa pandangan tentang sebab penurunan ayat ini, yang disebutkan oleh Dr. Wahabah Zuhaili, dan juga boleh dilihat, diteliti dalam tafsir Ibnu Katsir, bahawa Nabi SAW pernah dalam keadaan kondisi umat Islam pada waktu itu susah di Madinah. Cuma tak disebutkan waktu bila. Cuma pada waktu itu umat Islam kekurangan bahan makanan. Biasanya gandum lah. Kalau kita berah dan sebagainya, maka pada waktu itu memerlukan kepada gandum. Dan stok daripada umat Islam tak ada.
maka kena minta kepada orang bukan Islam. Pada waktu itu ada orang Yahudi yang ada. Orang Yahudi ada stok. Maka Nabi arahkan para sahabat, tolong minta kepada Yahudi ini nak pinjam. Maksudnya akan pulangkan balik. Tapi bila minta, Yahudi ni tak nak bagi. Dia nak bukti bahawa yang suruh tu Nabi. Patah balik jumpa sahabat. Minta, tak nak bagi. Bukti mana? Maka Nabi menyebutkan, inni la aminun fis sama' aminun fil ardi. Aku ni orang yang paling amanah kat dunia dan juga kat akhirat nanti. Ada di langit dan bumi. Tak percaya lagi ke? Pergi minta. Bermaksud, orang Yahudi ni dia tengah memandang rendah. Oh, nak pinjam kat kita orang ya. Maksudnya menyusahkan lah. Dia buat prosedur yang menyusahkan. Kerana tahu pada waktu itu orang Islam tengah tak okey. Maka kata para ulama, maka dengan sebab itulah turunnya ayat ini, Allah Ta'ala tegur dan Allah Ta'ala larang untuk orang Islam ni pada waktu itu merasa berat, merasa terhina apabila orang kafir lebih baik daripada kita sehingga kita terpaksa pinjam daripada mereka. Ini salah satu tafsir yang adalah. Cuma ada satu lagi pandangan yang saya kira lebih clear untuk kita kongsikan, iaitu suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu malam hari dia ada masalah. Dia ada permasalahan yang dia tak settle di rumah, menyebabkan dia keluar daripada rumah dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan permasalahan berkaitan hal ehwal rumah tangga lah. Hal ehwal rumah tangga. Ada orang isu rumah tangga ni dia tak share dengan orang lain kerana pada pandangan dia adalah aib yang perlu disembunyikan. Betul? Memang masalah rumah tangga ni masalah yang tak perlu diceritakan kepada orang lain, hatta kepada pak mentua, mak mentua sekalipun, kan. Tetapi yang dimaksudkan dengan share dengan orang lain ini adalah kongsi dengan orang yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Dia bukan aib. Dia bukan aib. Kita ni hidup bermasyarakat bermaksud daripada aspek kekeluargaan, terutamanya hari ni anak-anak muda yang kahwin awal. Bukan ada ilmu sangat pun. Dia tak ada ilmu sangat. Confirm ilmu perkahwinan dia bukannya boleh belajar A to Z, kira kalau belajar teori itu kira praktik jadi, tak ada. Susah. Dengan keadaan kondisi hari ni kan, ekonominya teruk. Jadi mereka skill tu kurang. Jadi mereka memerlukan kepada bimbingan. Cuma nak cerita ni takut aib. Dan kalau kita cerita, dia cerita pula, dia jadi bahan. Nak kahwin sangat, budak dia tak reti. Rasakan. Jadi dia jadi begitu pula. Padahal sebenarnya sepatutnya sikap kita bila ada orang yang memerlukan kepada nasihat, tak kiralah kahwin awal ke ataupun dah lama kahwin pun, tetap permasalahan itu perlu dibantu. Kerana kita kena tahu di Lembah Kelang ni kes perceraian paling tinggi. Tak kira dalam apa level sekalipun. Dan hari ni perceraian ni dah jadi satu benda main. Baru ni orang viral kan video sepasang bekas suami dan isteri lepas perceraian joget TikTok kat luar sama-sama. Macam seronok bercerai. Kita kata move on tu bagus. Tapi perceraian ni bukanlah suatu benda yang perlu diraikan. Orang buat majlis kahwin biasa kan. Ada tak orang jemput majlis? Meh datang majlis perceraian saya, ada? Kan ini bukan satu benda yang perlu diraikan sebegitu. Dia bukan satu benda yang perlu dimeriahkan. Bercerai, okey, tak apalah, kita doakan move on. Tapi sampai berjoget sebab bercerai, dah kenapa? Dia jadi satu trend. Bahkan saya pun ada membaca trend artis ni, dia cerai sebab apa? Nak bahasa kasarnya nak test. Nak test bini kau? Cerai. Kahwin dengan orang lain pula. Kata. Satu musibah yang besar. Sebab itu masalah rumah tangga ini sekiranya kita tak boleh handle, kongsilah dengan orang yang berkelayakan, dan berkelayakan ni tak semestinya dia kata apa? Alim, kadang-kadang kawan-kawan pun okey. Tapi kawan-kawan yang amanah, yang jujur, yang memang dia ni concern dan dia sentiasa menjadi tempat rujukan. Mungkin daripada aspek pengalaman dia lebih banyak daripada kita, dan kepayahan-kepayahan yang diharungi dalam kehidupan dia lebih baik, maka kita jadikan dia sebagai pedoman.
Terutamanya mereka yang anak dah ramai, dan anak dah besar-besar, dah berjaya, maka mungkin ada pedoman-pedoman yang kita boleh belajar daripada mereka. Maka itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab bila ada masalah cari Nabi. Bukan cerita sebarangan. Macam kita hari inilah. Mungkin kita akan ada masalah di rumah. Maka di antara apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bila ada pergaduhan dengan isteri di rumah, keluar daripada rumah. Keluar supaya tidak mengeruhkan keadaan lagi. Keluarlah. Cuma keluar pergi mana itu yang menjadi penting. Ada yang keluar lepak mamak kan. Sekarang tak boleh nak lepak sampai pagi. Kalau dulu mungkin silap ulah sampai ke pagi lepak mamak. Buat apa? Bergosip. Bila kita bergosip dengan kawan ni, cerita baik tu kita sajalah. Hak bini buruk belaka. Sama juga dengan isteri pun kan. Memang dengan kawan, kira kita je paling baik, suami buruk belaka. Ini adalah bukan trend, dia biasalah bila kita bergaduh, semua cerita keluar. Bila baik, semua cerita baik keluar kan. Maka sebenarnya itu yang Nabi larang. Bila kita menjadikan cerita rumah tangga itu sebagai gosip, apatah lagi cerita di media sosial yang tujuannya macam nak sedarkan orang lain, tapi sebenarnya nak menyebarkan aib, bukan nak menyelesaikan masalah. Baik, itu sekadar selingan. Ceritanya pendek ceritanya, kalau ada masalah kena rengankan sikit mulut tu untuk berkongsi dengan orang yang berkelayakan, jangan dipendam. Takut nanti naik tangan, naik kaki, dah nak kena naik mahkamah pula, dah payah. Maka sebelum tu selesaikan dengan kaunseling dan sebagainya. Maka bila Sayyidina Umar dicari Nabi SAW, cari dan ternampak Nabi sedang berbaring di atas satu tempat yang tak berapa selesa. Bukan tak berapa selesa, memang tak selesa. Disebutkan dalam hadis, Nabi berbaring di atas batu-batu yang halus. Baring atas batu ni sakitlah. Tak selesa lah. Memang kalau tidur atas batu selesa ke? Tak selesa. Maka menyebabkan bila Sayyidina Umar tengok Nabi berbaring di tempat yang tak selesa ni, Sayyidina Umar jadi terus menangis. Tak tahan menangis. Kita baca ni pun kita rasa Allahu Akbar. Ini kenapa Nabi baring di tempat macam ni? Dia kalau orang pemimpin politik, dia buat benda ni biasanya gimmick je. Nak tunjuk dia pun turun padang, dia pun musim banjir kan, dia pun turun pada turun tu untuk takat gambar je kan. Gimmick je. Bukan dia buat pun, orang lain yang duk buat. Tapi Nabi bukan duk buat gimmick dak. Nabi memang bagi tempat yang tak selesa sebab tempat tu je ada mungkin. Kalau dia Umar menangis Dia menangis, Nabi sedarlah, Nabi tanyalah. Ma yabqika ya ibn al-Khattab. Apa yang menyebabkan kau menangis ni Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar sebut Raja Rom, Raja Parsi, ataupun Kaisar Rom. Mereka ini adalah pemimpin pilihan manusia. Mereka dipilih oleh orang ramai. Itu pun dengan pilihan orang ramai itu mereka memiliki istana yang besar. Mereka ada singgasana yang mewah. Dan sudah tentu pembaringan mereka adalah tempat yang sangat-sangat indah, sangat-sangat selesa. Itu tak kira lagi kenderaan, tak kira lagi macam-macam, ada pengawal istananya. Mereka ni pilihan manusia. Wa anta safwatum minallah, dan engkau ini adalah pilihan Tuhan. Baring atas ni je. Sayyidina Umar tak tahan tu. Bukannya Sayyidina Umar tak tahu kepayahan Nabi yang dilalui daripada awal. Dia pun sempat lawan Nabi, tapi malam tu dia jadi, mungkin sebab dia ada masalah. Bila kita ada masalah, bila tengok orang susah, kita pun akan jadi dipanggil empati. Tak boleh. Akan rasa sedih juga. Menyebabkan Sayyidina Umar jadi tak tahan, sebut kepada Nabi SAW akan perihal tersebut. Maka lantas Nabi SAW jawab balik kepada Sayyidina Umar. Kita duk bayang mungkin Nabi jawab kot, inilah asam garam perjuangan kan. Inilah kesusahan yang perlu dilalui untuk mendidik umat. Tolong urut belakang sikit, sakit. Tak, ni bukan Nabi SAW. Nabi tak perlukan sebegitu. Bahkan Nabi marah, Sayyidina Umar, Nabi marah. Apakah engkau tak percaya kepada aku, wahai anak Ibn Khattab? Tak percaya ke aku ke? Aku ini Nabi, aku ini memang pilihan Tuhan, dan Nabi tak perlu untuk tiru kehidupan pemimpin-pemimpin dunia, dan Nabi tak perlu untuk sama macam mana orang-orang yang dilantik oleh manusia. Itu bukan
Itu bukan sifat seorang Nabi. Dan apa yang aku lalui hari ni, yang aku tengah baring atas tempat yang tak elok ni, bukannya aku nak menagih simpati, bukannya gimmick seorang pemimpin untuk menarik perhatian orang ramai supaya kesian kepada aku. Tak. Inilah Nabi. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, tegur Sayyidina Umar supaya apa? Jangan jadikan benchmark. Nak tahu kita bahagia tak bahagia, kita okey tak okey kepada kehidupan daripada kalangan orang bukan Islam, orang kafir. Lalu kita akan rasa okey bila sama dengan mereka. Bermaksud nak tahu kita ni perlu dilihat bersaing, kena sama dengan orang barat. Jadi ini yang menjadikan akhirnya orang Islam jadi rosak. Lalu Allah Ta'ala tegur, wala tamuddanna ainaika. Syekh Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ni, apa maksud tamuddanna ainaika? Tamuddanna ainai ni adalah mengeluarkan biji mata. Maksudnya kalau nampak harta orang kafir tu, dia macam tu kan. Wow, bestnya. Nak juga? Dia jadi macam tu. Jadi kata Allah Ta'ala, tak payah. Benchmark kebahagiaan kita tak ada pada orang kafir. Kalau dalam kitab Dr. Yusuf Qaradawi, dia tulis satu buku, Al-Imanu wal Hayah, Iman dan Kehidupan. Dia kata apa? Orang yang paling berhak merasa kebahagiaan orang beriman. Walaupun kita tak ada duit, tapi orang beriman paling berhak merasa bahagia. Orang kafir tak ada hak. Kerana apa? Dia tak ada nikmat. Keimanan tu dia tak ada. Tapi orang beriman, orang Islam mengabaikan perasaan nikmat iman ini menyebabkan dia tak boleh nak hargai. Kerana apa? Dia dah biasa tengok. Kita perlukan duit yang banyak, kita perlukan rumah yang selesa, kita perlukan kenderaan. Kita memang perlukan semua itu. Tetapi dia bukan benchmark kehidupan bagi orang beriman. Maka timbul satu persoalan. Jadi agama ni suruh orang Islam ni miskin je ke? Dia agama dia tidak simplistik sebegitu. Dia tidak sesimpel itu. Bila tak boleh yang ni, kena yang ni. Bila kena buat yang ni tak boleh. Bila Islam larang menjadi kaya, melihat kepada kekayaan, maka Islam larang kaya ke? Dia tidak semudah itu. Cuma memang ada larangan-larangan dan tegahan-tegahan daripada Al-Quran, daripada hadis, terutamanya peristiwa akhir zaman, supaya orang Islam ni beringat kekayaan ni biasanya merosakkan kita. Memang banyak. Tapi adakah agama larang kaya? Tak larang langsung. Sahabat Nabi ramai kaya kan? Tapi sahabat Nabi ramai yang kaya ke ramai yang miskin? Nabi kaya ke miskin? Kan? Nabi kaya ke miskin? Nabi banyak peluang untuk kaya, tapi Nabi tolak. Banyak sangat peluang. Bermaksud harta tu Nabi dapat, ambil. Harta tu dapat, sedekah bukan sikit-sikit, ambil semua. Sampai kat rumah tu nak sarapan pun tak ada apa. Aisyah, kat rumah ada apa nak makan? Tak ada apa lah Nabi. Okey, aku puasa. Padahal Nabi bukan tak pergi perang. Ulama kata Nabi sertai lebih daripada 27 kali peperangan, dan berapa banyak perang yang Islam menang. Bermaksud bila menang ada harta ghanimah. Peperangan yang paling mengkayakan Nabi, perang Khaybar, dan serahan harta faid daripada penduduk Fadak. Ini cukup-cukup mengkayakan Nabi dan para sahabat. Mana harta Nabi? Tak tahu. Nabi baki. Jadi bermaksud, sebab tu Nabi sebut kepada Sayyidina Umar, kalau nak kaya boleh sangatlah, tapi itu bukan pilihan aku, dan itu bukan pilihan safwatum minallah, pilihan daripada Tuhan untuk meletakkan kekayaan itu sebagai benchmark bagi orang Islam. Bukan. Bermaksud setakat nak kejar dunia ni anytime boleh dapat lah, maka tak ada masalah. Tapi jangan letakkan di dalam jiwa. Sebab tu Syekh Sya'rawi ketika mana mentafsirkan ayat terakhir dalam surah Kahfi, ayat terakhir dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala menyebutkan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, sampai akhir ayat. Katakanlah wahai Muhammad, engkau itu ataupun aku ini adalah manusia seperti kalian, sama aja kita ni. Kata Syekh Sya'rawi, ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian, ada 3 maksud. Tafsir Syekh Sya'rawi ni kadang-kadang dia lain macam sikit. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain, tapi bila baca tafsir Syekh Sya'rawi dia jadi ada makna-makna yang lebih dekat dengan kita. Sebab tu orang Mesir sayang betul Syekh Sya'rawi, sayang betul. Sangat-sangat sayang kepada Syekh Sya'rawi. Jadi
Yang pertama maksud dia, ana basyarum mislukum, aku ini manusia seperti kalian. Aku ini memang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi nabi daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan makhluk yang lain. Okay? Kita pun tahulah kan, rupanya hikmah dia, memang nabi ini perlu diutus dalam kalangan manusia. Dan kenapa Allah Ta'ala pilih aku daripada kalangan manusia? Kata Syekh Sya'rawi, supaya kalian boleh ikut aku. Maka bila aku manusia, bermaksud memang korang boleh tiru aku. Dan memang aku ini untuk diikuti. Kenapa aku perlu diikuti? Yuha ilayya. Yang membezakan aku dengan kalian adalah aku dapat wahyu, korang tak dapat. Tu je. Yang lain semua sama, cuma rezekinya aku dapat wahyu, korang tak dapat. Maka sebab tu korang kena ikut aku. Maka bila aku dapat wahyu, apa yang aku cakap ni bukan memandai-mandai, bukan aku reka-reka. Aku pun tak reti baca. Semua datang daripada Tuhan. Maka ikutlah. Dan yang paling penting, kata Syekh Sya'rawi, ana basyarum mislukum, bermaksud aku ini sama level dengan orang-orang biasa. Level aku ni level marhin. Maksudnya kalau diberi pilihan nak makan restoran mahal dengan makan restoran biasa, Nabi akan makan kat tempat biasa kita makan. Maksudnya makanan Nabi itu adalah makanan orang kebiasaan, bukan makanan orang-orang yang elit. Kurma ajwah mahal ke murah? Mahal kan? Kurma ajwah ni kurma Nabi. Bermaksud kurma Nabi ni mahal ke? Kurma Nabi sebenarnya tak mahal pun. Kurma Nabi ni adalah kurma rasmi Nabi, makanan Nabi. Maksud kalau kurma Nabi semua orang boleh makan. Jadi orang Mekah, orang Madinah semua suka makan kurma ajwah. Tapi hari ni siapa boleh makan kurma ajwah? Yang ada duit je lah. Yang lain makan kurma celup gula. Satu bekas RM5, satu bekas RM3 kan. Kurma celup gula, pasal tu murah. Sebab tu puasa nak sihat, tapi cek-cek darah naik tinggi. Pasal apa? Makan kurma celup gula. Kalau makan kurma yang betul-betul kurma, takkan naik darahnya, sihat. Macam makan buah lah. Buah kalau betul-betul buah yang tak ada cocok ini, sihat kita. Tapi makan buah, berat naik, darah tinggi naik. Pasal apa? Makanan tu tak sihat. Maka kalau nak sihat, sepatutnya makan kurma ajwah. Kurma ajwah pula ada special peringatan daripada Nabi. Makan 7 biji pagi, makan 7 biji malam, insya-Allah selamat daripada sihir. Tapi nak beli kurma ajwah berapa? Maka benda Nabi ni di branding menjadi mahal. Sedangkan Nabi itu adalah level untuk semua orang boleh rasa. Sepatutnya kurma ajwah ni kita belasah hari-hari kan. Hari ni beli kurma ajwah nak makan 7 biji sehari. Oi, takkan kan. Sebiji sehari pun belum tentu kan, simpan separuh kan. Gigit separuh simpan, gigit separuh. Sekilo dah RM100. Ada pula grade, grade A, triple A, jumbo kan. Aduh kan. Padahal kita semua nak makan kurma ajwah. Semua orang nak merasa alangkah bila dapat kurma Nabi tu syoknya makan kan. Memang pun. Sebab apa? Sebab mahal. Maka nak buat macam mana? Maka sepatutnya Nabi SAW ini level ni memang macam orang biasa. Tak nampak Nabi itu kaya dan tak nampak Nabi itu miskin. Sama pada orang kebiasaan. Maka fahamlah kita kalau nak fahami Nabi dengan baik, maka baca sirah itu dengan bacaan yang menyeluruh. Kita akan dapati banyak sangat benda yang kita boleh contohi Nabi. Bukan sebagaimana yang difahami oleh sebahagian daripada kita, Nabi ini terlalu tinggi, tak boleh nak tiru Nabi kerana maksum. Sedangkan Nabi itu untuk dicontohi. Yang kemaksuman Nabi itu je jangan tiru. Kemaksuman Nabi ni apa dia? Wahyu. Benda-benda yang memang Nabi takkan buat dosa besar, Nabi tak melazimi dosa kecil. Tetapi kesilapan-kesilapan Nabi Allah Ta'ala betulkan dalam Quran. Kerana kesilapan-kesilapan itu tidak menjatuhkan martabat seorang Nabi. Benda-benda yang berbentuk emosi, benda yang membentuk kekeluargaan, semua itu dia tidak kait dengan kemaksuman. Tetapi dia berkait dengan praktikal kemanusiaan. Jiwa manusia Nabi banyak sangat yang sepatutnya memang bahasa mudahnya, kalau Nabi boleh buat, kita mesti boleh buat. Bukan lagi, itu Nabi lain, kita manusia lain. Tak. Itu cara baca sirah Nabi yang salah. Allah Ta'ala turunkan kepada kita Quran, dan Allah Ta'ala turun Quran itu melalui Nabi. Ada elemen yang memang kena patuh tanpa kita pertikaikan dan tambah kefahaman daripada masa ke semasa. Tapi ada benda yang kita akan kena berinteraksi dengan kematangan, dengan rasional. Bahawa
Nabi SAW itu adalah sama je macam kita manusia. Apa Nabi tak tertekan? Apa Nabi tak sedih? Apa Nabi tak gembira? Kalau Nabi gembira, Nabi buat apa? Kalau Nabi sedih, Nabi buat apa? Kalau Nabi ada masalah, Nabi buat apa? Macam mana cara nak selesaikan masalah? Apa Nabi tak pernah rasa tension ke? Jadi semua itu adalah elemen-elemen kemanusiaan yang boleh kita teroka dan kita fahami dengan baik. Agama tidak melarang hamba-hambanya untuk menjadi kaya. Di antara sahabat Nabi yang kaya, Abu Bakar kaya. Cuma bila dia menjadi khalifah, perlahan-lahan dia menjadi miskin. Bukan kerana apa? Dia dah meninggalkan kekayaan, tetapi dah tak sempat nak urus kekayaan. Dia tak banyak orang yang uruskan harta, dia sendiri yang uruskan. Anak dia pun ramai, maka menyebabkan dia akhirnya terpaksa menerima gaji daripada kerajaan untuk dia mentadbir. Sayyidina Umar pun sama meninggalkan kekayaannya. Tapi tidak Sayyidina Osman. Sayyidina Osman bukan dia tak tinggalkan kekayaan dia. Dia punya pengurusan aset ni kemas. Dia banyak ahli keluarga dia yang membantu untuk menguruskan harta dia, menyebabkan walaupun dia jadi khalifah, dia tetap kaya. Sampai dia difitnah makan harta rakyat sebab kaya sangat. Sayyidina Osman terpaksa buat press statement bagi tahu bahawa harta aku semua ni adalah harta bisnes aku sejak daripada dulu sampai hari ni, yang diuruskan oleh ahli keluarga dia. Dia tak makan sikit pun, dia tak ambil pun gaji daripada kerajaan, kerana dia memang kaya sungguh. Sampai hari ni harta Sayyidina Osman ada lagi, kaya sungguh. Maka ini sahabat yang kaya. Tapi ada sahabat yang dia memang tak ada apa-apa jawatan pun, jawatan politik, lantikan politik ke, jawatan sebagai pejabat awam ke, memang tak ada. Ada seorang sahabat yang memang tak ada apa-apa position dalam pentadbiran, namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ada anak Abdullah bin Zubair, kan? Menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Tak ada langsung. Memang dalam hadis sebut, anak dia sendiri cerita, ayah aku ni langsung tak ada apa-apa jawatan. Menteri, exco, timbalan menteri, pegawai kanan ke, apa jugalah position. Kerani pun tak ada. Memang tak ada. Sejak daripada awal dia masuk Islam umur 23 tahun dan banyak terlibat dengan macam-macam peperangan dengan Nabi, sampailah dihidup pada era zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, langsung tak ada position. Langsung. Tapi kaya raya. Cuma cara dia kaya lain sikit. Dia kaya dengan hutang. Ini panjanglah. Dalam hadis kalau kita buka Riyadhus Shalihin tu, 2 muka surat penuh cerita pasal harta Zubair bin Awam. Ini bukan harta Ismi Ulam Raja, ini harta Zubair bin Awam. Dan dia tak sempat uruskan harta dia sebab hadis tu cerita pasal pengurusan hutang. Memang dia hutang banyak kerana dia tak ada apa position. Harta yang dia ada semua adalah daripada pelaburan duit orang. Dia ni orang yang dikenali sebagai orang yang amin, jujur dan amanah, maka orang simpan duit dengan dia. Bila orang simpan duit dengan dia pesan dah, duit ni jangan minta, sebab duit ni aku akan laburkan. Bermaksud macam bank kan jugalah. Bagi duit simpan, aku laburkan. Minta duit, nanti dulu, tak ada. Take time, panjang masa baru boleh. Kerana apa? Dia buat modal. Dia buat modal apa? Dia bukan trade saham ke apa. Dia beli aset. Dia beli tanah, dia beli rumah. Dia ada 2 biji rumah di Basrah. Dia ada sebiji rumah di Kufah. Dia ada sebiji rumah di Mesir. Dia ada sebidang tanah yang luas di Madinah. Dan dia ada beberapa buah lagi. Rumah semua kat luar negara. Bayangkan kalau kita ada duit, kita beli aset kat luar negara. Ini susah nak kawal. Tapi siapa yang ada aset, ada rumah kat London, ada rumah kat UK, kaya kot kan? Kaya lah. Tapi masalahnya, Zubair bin Awam ni kata apa? Ini semua duit orang. Bermaksud, kalaulah jual semua tu pun, kena pulangkan balik duit-duit ni kepada peminjam-peminjam. Masalahnya waktu Zubair bin Awam ni bagi tahu dia banyak aset ni, waktu tu dah dalam peperangan Jamal. Peperangan Jamal tahu kan? Ya, perang di antara Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan juga
Zubair bin Awam. Ini empat sahabat utama yang terlibat dalam perang Jamal. Maka dalam perang tu, tengah-tengah perang ni, Zubair dia panggil anak dia. Panggil Abdullah bin Zubair, "Yap. Abah rasa hari ni abah mati ni." Sebab dia teringat hadis Nabi. Memang Nabi pernah sebut. Nanti suatu hari nanti, Nabi panggil 3 orang sahabat ni, Ali, Talhah dengan Zubair, 3 orang. Nabi tanya, "Ali, sayang Talhah tak? Sayang Zubair tak?" "Sayang." "Talhah, Zubair, sayang Ali tak?" "Sayang." "Nanti kau akan bergaduh. Kalau masuk tu bergaduh, yang betul Ali." Bermaksud, beberapa lagi lah peringatan-peringatan dari beberapa hadis. Nabi beritahu kepada Ali, nanti kau akan bergaduh dengan salah seorang isteri aku. Waktu tu tolong selamatkan dia. Semua di situ. Ini dipanggil cerita-cerita ghaibiyat, benda-benda ghaib. Maka akhirnya, saya nak pendekkan cerita, nak bagi tahu harta. Zubair bin Awam tadi ni, dia bagi tahu kepada anak dia, "Ayah banyak aset, tapi aset ni semua hutang orang. Tolong settlekan. Tapi ayah tak ada duit. Kau tolong uruskan boleh? Sebab hari ni ayah mati." Macam mana seorang anak nak uruskan aset ayah dia dalam keadaan duit 1 sen pun tak ada? Kita nak uruskan aset ni kena ada duit. Dalam aset banyak, aset semua duit orang. Maka daripada seorang ayah yang jujur amanah, datang kepada seorang anak yang sangat jujur dan amanah ikut ayah dia, Abdullah bin Zubair uruskan aset harta ayah dia. Yang paling penting settlekan hutang-hutang dahulu, barulah lepas tu ayah dia bagi tahu, barulah lepas tu faraidkan, bagi harta-harta ini kepada ahli keluarga engkau, adik-beradik aku. Total keseluruhan hutang yang dikira oleh Abdullah bin Zubair, hutang ayah dia kepada orang, agak-agak berapa? Benda ni rekod dalam hadis. Mari pakcik dia tanya, "Berapa hutang ayah kau?" Mula-mula dia buat lawak je. Adalah dalam 200,000. 200,000, kau mana ada duit? Memang tak ada duit pun. 200,000 waktu tu pun, waktu itu sahabat-sahabat kaya 200,000 ni waktu tu kira sikit lah. Tapi Abdullah bin Zubair tak ada duit. Memang miskin lagi pada tu. 200,000 pun tak ada. Lepas tu dia bagi tahu balik, "Pakcik nak tahu tak sebenarnya hutang ayah saya berapa?" Hutang ayah saya sebenarnya 1.6 juta dirham. Aset tadi tu, duit pinjam-pinjam orang 1.6 juta. Oh, memang jenuh lah anak dia nak uruskan dalam keadaan 1 sen duit pun tak ada. Tapi kejujuran itu penting. Akhirnya Abdullah bin Zubair ambil masa 4 tahun untuk selesaikan hutang ayah dia. Kenapa 4 tahun? Kerana bila ayah dia suruh settlekan hutang, list nama penghutang tak bagi. Siapa penghutang ayah dalam perang? Kau carilah sendiri. Aku rasa aku mati hari ni, dah tak fikir dah kan. Yang penting kau tolong selesaikan hutang aku. Kalau tak mati syahid aku, tergantung ni. Maka 4 tahun kerana apa? Setiap kali musim haji, Abdullah bin Zubair akan announce, "Siapa yang ada hutang dengan ayah aku, Zubair, tolong jumpa aku." Musim haji pertama, musim haji kedua. Kerana dia nak pastikan tak ada yang terlepas. Sebab musim haji ni semua orang akan datang. 4 tahun lepas tu barulah selesai semua hutang-hutang ayah dia. Dan berapa baki harta yang tinggal selepas mana diniagakan tadi tu, keseluruhannya berjumlah 50.2 juta dirham. Kaya tak? Kaya. Maka Nabi memang tak larang sahabat-sahabat kaya. Bahkan dalam hadis tu pengajaran ulama-ulama sebut, tak ada larangan untuk orang Islam nak kaya sampai tahap mana. Tak ada. Tak ada langsung. Siapa yang nak jadi jutawan gila-gila, tak ada langsung larangan. Silakan. Dalam hadis itu juga cerita tak ada larangan pun untuk kalau kita jual satu barang, kena jual harga, contoh ni kalau mineral ni 50 sen kena jual RM1, tak ada. Ni mineral ni nak jual RM1,000 pun tak ada masalah. Jual lah. Tak ada larangan pun. Yang penting setuju. Maka jual lah. Bermaksud memang agama tak ada larangan untuk seorang itu menjadi kaya. Tetapi peringatan-peringatan daripada Nabi supaya jangan larut dengan kekayaan memang sangat banyak. Antaranya hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Satu hari Nabi panggil para sahabat, "Mari, aku nak tanya satu soalan. Apa pandangan kalian kalau suatu hari nanti kalian berpagi-pagian dengan pakaian yang lain dan petang pula dengan pakaian yang lain? Selepas mana dihidangkan satu makanan, dihidangkan pula makanan yang kedua, datang pula makanan yang ketiga. Rumah-rumah dihiasi dengan langsir-langsir, permadaian ini yang cantik. Kenderaan-kenderaan kalian mewah. Agak-agak waktu tu kehidupan kalian lebih baik atau keadaan sekarang kehidupan kalian lebih baik?" Sekarang tu maksudnya sahabat-sahabat baru berhijrah daripada Mekah ke Madinah.
jatuh miskin, muflis, bankrupt, semua ada. Miskin sangat-sangat. Maka Nabi tes, bukan tes, tapi ini perkara-perkara gaib. Nabi tanya para sahabat. Kalau tanya kita pun, kaya lagi baik ke miskin lagi baik? Tak payah fikir panjang, dah ada jawapan dah. Mestilah kaya lagi baik. Nabi tanya lagi, kenapa kaya lagi baik? Jawapan skema kita. Tengah tak ada duit, tiba-tiba ada orang bagi duit. Kita nak buat apa dengan duit tu? Confirm dah jawapan kita yang pertama, kita akan sedekahkan duit tu untuk jalan agama. Betul tak? Ini skema jawapan dah. Kalau kita kaya, kita akan tumpu kepada ibadat. Kita akan 5 waktu kat masjid. Betul. Kalau kaya 5 waktu kat masjid, betul tak? Tak kaya pun tak pergi masjid kan. Ini macam mana kalau ini, tapi para sahabat dia punya level lain. Memang mereka kalau nak tu, memang mereka akan buat sungguh-sungguh. Dan macam-macam lagi lah benda-benda kebaikan yang kita akan nak buat bila kita banyak duit. Tapi Nabi kata apa? Dah. Korang sekarang miskin ni jauh lebih baik daripada korang kaya akan datang. Nabi sebut itu menyebabkan para sahabat tergamam. Maksudnya Nabi dah jangkakan nanti korang akan kaya-kaya. Ini sahabat-sahabat Nabi kaya tadi ni. Yang menyebabkan Abdullah bin Zubair boleh kaya sebab apa? Sahabat-sahabat beli tanah cash. Rumah tu beli cash je. Sebab tu dapat duit sekejap je. Satu bahagian tanah 150,000 cash. 100,000 cash. 200,000 cash. Syoknya beli tanah cash kan. Kaya sungguh-sungguh. Tapi Nabi beritahu apa? Tak. Sekarang ni korang miskin ni lebih baik kerana apa? Antum jaga agama dengan sangat-sangat baik. Tapi bila kaya esok korang akan bergaduh. Itu maksud dia, bukan salah kaya tapi bila kaya kita akan bergaduh. Bila kita mewah je memang kita akan bergaduh. Dan hari ni kita akan dapati kenapa orang Islam suka bergaduh. Adakah orang Islam kaya sangat? Orang Islam tak kaya sangat pun, tapi orang Islam menuju kepada kekayaan tu, menjadikan kekayaan itu sebagai keutamaan, menyebabkan orang Islam akan cenderung untuk bergaduh. Apatah lagi bila dah kaya. Itu masalah dia. Tapi bila kita susah, kita akan bersatu, kita akan jaga, kita akan boleh buat berdaya sama. Jadi sebab itu ini perkara yang dilarang oleh agama, supaya tidak menjadikan kekayaan itu sebagai keutamaan, apatah lagi menjadikan kehidupan orang bukan Islam itu sebagai benchmark. Jadi penutup, kita masuk sikit pada ayat 132, apabila Allah Ta'ala masuk pula ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Cerita pasal jangan tengok orang kaya tiba-tiba suruh solat pula. Apa kaitan dia? Kaitan dia, kekuatan orang Islam itu ada pada ibadah solat. Sebab tu Allah Ta'ala mentionkan la nas'aluka rizqan. Kami suruh semayang ni bukan suruh bila kami semayang ni kami nak minta kepada korang. Bahkan rezeki korang nanti tu aku yang bagi. Cuma aku nak minta korang jaga solat. Bukan bermaksud bila korang solat wajib korang kena jadi kaya. Tak. Tapi bila kita jaga solat, kita akan rasa kekayaan yang tidak akan diperolehi oleh orang lain. Kita akan ada satu kekuatan. Kok mana pun solat ini tunjang kita. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Wa'mur ahlaka bis solah. Suruh ahli keluarga engkau solat. Maka ketua keluarga, ayah, suami, jangan lupa suruh anak isteri solat. Kita yang mari masjid surau ni, dah mesej orang rumah, dah bangun belum? Anak-anak dah bangun belum? Mesej, call. Setiap hari sebelum pergi, kejut. Sayyidina Umar Al-Khattab bila turun ayat ni, dia akan bangun qiyamul lail dan sebelum subuh dia akan kejut seluruh ahli keluarga dia. Nabi SAW pun sama. Turun ayat ni, Nabi sentiasa akan kejut ahli keluarga dia. Dan Nabi kejut ahli keluarga dia bukan ketika mana anak-anak dia kecil. Fatimah menikah dah. Kejut Fatimah, kejut Ali. Kejut menantu sekali. Kita suka cari gaduh dengan menantu. Menantu, apa menantu, subuh pun tak mai. Kejut tak? Kita pun tak kejut. Kejut-kejut macam mana? Kejutlah sampai bangun. Jadi ini bermaksud keseriusan kita menjaga agama. Daripada harta tadi Allah Ta'ala suruh kita fokuskan kepada solat. Itulah kunci kekayaan dan kebahagiaan bagi orang Islam. Baik itu hari ini permasalahan pendidikan negara kita dengan kes yang pelbagai. Kita kena tanya ketua keluarga, ayah macam mana? Jaga tak ibadat solat anak-anak dan isteri. Tutup aurat pun kita nampak macam buat main. Solat ini pun, yalah, ayah pun tak semayang, macam mana nak suruh anak-anak solat? Dan bagi ayah yang memang dikenali sebagai ahli ibadat, fokus terhadap mendidik ahli keluarga solat itu macam mana?
Dia suruh semayang ni bukannya marah je, rotannya dah. Dia mesti dengan penjelasan, kefahaman, memberikan pendidikan. Bermaksud ada masa je memang kena ajak mari, isteri dan anak mari dengar kuliah di masjid supaya kefahaman agama mereka juga bertambah baik. Kalau kita boleh ajar, kita ajar kepada mereka. Kalau kita rasa kemampuan untuk mengajar mereka lemah, maka mari. Heret tangan, mari sama-sama ke masjid. Set masa, kita boleh ada masa pergi taman, kita boleh ada masa pergi rehlah, kita boleh ada masa pergi melancung. Kenapa tidak boleh ada masa untuk kita sama-sama mari dengar pengajian di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Kefahaman agama yang bermula dengan solat ini menjadi tunjang. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat, wal aqibatu littaqwa. Orang beriman yang menumpukan kepada ibadat yang telah ditentukan oleh Allah, maka kesudahan yang baik itu adalah untuk mereka, untuk kita semua. Maka ini suatu peringatan yang sangat-sangat penting oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi saya kira setakat itulah yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Minta maaf di atas kekurangan. Moga-moga Allah Taala rahmati kita. Semoga kita menjadi ketua keluarga yang mengingatkan kepada ahli keluarga kita tentang solat, supaya akhirnya masyarakat seluruhnya akan menjadi baik kerana mengutamakan solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. الإنسان لفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan kita ada sarapan ya tuan-tuan, dijemput ke bawah ada sarapan.